Konsep sumpah menurut Islam dalam bahasa Arab, al-yamin bermaksud kekuasaan. Dari segi istilah pula, ia bermaksud menguatkan maksud kata-kata yang tidak sabit dengan menyebut satu daripada nama atau sifat Allah dengan lafaz tertentu. Peranan sumpah ini telah diterangkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 89. Konsep sumpah menurut Akta Keterangan 1950 pula ialah hanya melibatkan sumpah saksi untuk bercakap benar sebelum memberi keterangan. Antara fungsi sumpah adalah untuk menguatkan dakwaan atau menolaknya. Ini adalah kerana sumpah itu digunakan untuk menguatkan dan mengukuhkan sesuatu perkara supaya jelas. Dengan itu, ia dapat membantu menghilangkan kesamaran seperti seseorang bersumpah dengan nama Tuhannya. Selain daripada itu, fungsi lain adalah untuk menjadikan sumpah ini adalah salah satu alat bukti dan secara tidak langsung menjadi penguat dari alat bukti tersebut. Ini kerana setiap kesaksian yang tidak jelas disertakan sumpah menguatkan lagi dakwaan ketika saksi bercakap benar ketika prosiding keterangan dijalankan. Sumpah atau al-yamin dalam kaedah pembuktian Undang-Undang Keterangan Islam diperuntukkan dalam Akta 561, manakala di dalam Akta 56 atau dikenali sebagai Akta Keterangan 1950 tidak pakai kaedah tersebut untuk membuktikan kes di Mahkamah Sivil. Sumpah atau al-yamin diperuntukkan dalam Seksyen 72, 87, 88 dan 129 Akta 561. Seterusnya, jenis sumpah menurut Islam. Jadi jenis sumpah ni dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu orang yang menuntut dan orang kena tuntut. Bagi orang yang menuntut, iaitu sumpah yang dibuat penuntut bagi mensabitkan tuntutannya. Seterusnya, orang kena tuntut iaitu sumpah yang dibuat kerana pihak kena tuntut menafikan perkara yang dituntut. Maka beliau sendiri diminta untuk bersumpah bagi menafikan tuntutan berkenaan. Mari kita lihat apakah syarat sumpah. Yang pertama, mestilah seorang yang beragama Islam. Yang kedua, iaitu mukallaf, di mana orang berakal dan baligh. Yang ketiga, niat. Dia mestilah mempunyai niat untuk melakukan sumpah. Yang keempat, bersumpah dengan nama Allah. Yang kelima, sumpah dilakukan mestilah secara peribadi. Dan yang terakhir, sumpah yang dilakukan semestinya dalam kes yang boleh diikrarkan. Seterusnya, cara pelaksanaan sumpah di Mahkamah Syariah. Dan di sini terdapat 3, iaitu yang pertama, susunan lafaz sumpah. Jadi susunan lafaz sumpah mestilah memenuhi syarat-syarat bagi mencapai matlamat sumpah yang dilakukan. Yang kedua iaitu niat ketika melakukan sumpah. Jadi orang yang melakukan sumpah ni mestilah berniat kerana Allah SWT. Yang ketiga iaitu bentuk lafaz al-yamin qadaiyah. Jadi menurut jumhur ulama, seseorang yang melakukan sumpah ni hendaklah menyebut nama Allah SWT atau nama-nama yang dikhususkan untuk Allah SWT. Konsep sumpah dalam Akta Keterangan 1950 hanyalah melibatkan sumpah saksi untuk bercakap benar sebelum memberi keterangan. Ianya hanyalah berkaitan dengan keterangan saksi dalam sesuatu kes. Walau bagaimanapun, sumpah tersebut hendaklah dikendalikan berdasarkan kepada Akta Sumpah dan Ikrar 1949 atau dikenali Akta 194. Seterusnya kita pergi kepada contoh kes yang mana kes ini berlaku di Mahkamah Syariah. Kes ini mahkamah mengarahkan yang kena tuntut itu untuk melakukan sumpah. Kes seterusnya adalah kes yang berlaku di Mahkamah Persekutuan Malaysia. Jadi dalam kes ini, hakim perbicaraan yang arif berpendapat bahawa dia memahami sifat dan makna sumpah dan membenarkannya untuk memberi keterangan mengenai ikrar di mahkamah. Kesimpulannya, sumpah ni sering digunakan hanya di dalam Undang-Undang Keterangan Islam, manakala di dalam Akta Keterangan ianya tidak banyak diperbahaskan mengenai konsep dan contoh-contoh berkaitan.